Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dimuliakan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan haji, hajjah, tuan-tuan perempuan, ayah, ibu, para hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita rafa'kan ke hadrat Allah pada pagi ini dengan izinnya dapat kita bersama-sama diberi rezeki yang sangat besar, dapat hadir solat subuh berjemaah, dan kemudiannya kita melapangkan sedikit masa duduk di dalam majlis ilmu. Ada satu ungkapan kata-kata hikmah menyebut, seandainya raja-raja mengetahui betapa lazatnya duduk di dalam majlis ilmu, nescaya mereka akan tinggalkan istana-istana mereka. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah limpahkan barakah dan sakinah dalam hidup kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dikasihi sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, begitu juga Imam Tabrani, Imam Al-Hakim dan lainnya. Hadis ini diceritakan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi mahfilin min ashabihi. Idh jaa a'rabiyyun min Bani Sulaim qad sada dabba wa ja'alahu fi kammihi liyadhhaba bihi ila rahlihi fayashwiyahu wa ya'kulahu. Sesungguhnya, kata Sayyidina Umar, Nabi SAW pada suatu hari berada dalam satu majlis mahfilin bersama-sama para sahabat. Nabi ada bersama-sama para sahabat dalam satu majlis. Tiba-tiba lalu di situ seorang Arab Badui dari Bani Sulaim yang baru sahaja selesai menangkap atau memburu seekor dhab, biawak pasir. Falamma ra'al jama'ata qala ma hadza, qalu hadza alladhi yadhkuru annahu nabiyyun faja'a hatta syaqqan nas. Faqala wallati wal uzza mastamalatin nisa'u ala dhi lahjatin abghadha ilayya minka wala amqata. Dan tak kala Arab Badui itu melihat ada satu himpunan, Nabi bersama sahabat ni tadi berkumpul dalam satu majlis, maka dia bertanya, mahaza, ada majlis apa ni? Ataupun ramai-ramai ni kamu bersama siapa? Lalu para sahabat menjawab, annahu nabiyyun, kami bersama seorang nabi, bersama dengan utusan Allah
iaitu tidak lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Arab Badui ini tuan-tuan, dia terus syaqqan nas, dia meluru, dia membelah, dia merempuh jemaah yang ramai itu, terus menuju di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu memang dah style lah, fashion Arab Badui kan. Dia agak kurang sikit dari sudut adab. Dia main redah, rempuk. Dengan niat nak berada di hadapan Nabi, nak berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia berkata, faqala, demi Tuhan Lata dan Uzza. Tidak ada manusia yang paling aku benci. Ini saya terjemah secara mudahnya. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang paling aku benci. Abghadha, sangat benci, dan paling aku marahi melebihi diri kamu, wahai Muhammad. Baik. Jadi mungkin dia selama ini menunggu peluang untuk dapat berjumpa dengan Nabi, dan hari itu terserempak sungguh. Maka dia ambil kesempatan untuk meluahkan apa yang dia pendam selama ini, ya, secara berterus terang. Dia menyatakan, tidak ada manusia yang paling aku benci, engkaulah orangnya. Dan di situ kita lihat Arab Badui ini seorang yang kita kata hati dia kering lah. Dia masuk majlis orang, dia sound direct Nabi depan-depan sahabat. Memang terror lah, memang pailang lah. Dan kalau sekiranya kaumku tidak menggelarkan aku sebagai orang yang gopoh, nescaya aku akan segera membunuhmu. Jadi kemarahannya itu tak dapat ditahan lagi, sampai tahap dengan beraninya dia kata, kalau ikut hati ni aku nak bunuh kamu lama dah. Faqala Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah, da'ni fa'aquma fa'aqtulahu. Maka bangunlah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an dan berkata, ya Rasulullah, da'ni fa'aquma fa'aqtulahu. Izinkan aku, seolah-olah Sayyidina Umar meminta izin, biar aku tamatkan riwayat Arab Badui ini. Fa'aqtula, bunuh. Ya Rasulullah, biar aku tamatkan riwayat Arab Badui. Yang kita kata kurang ajar lah, biadab. Dia ingat dia seorang je terror. Dia ingat dia seorang je something. Bertemu orang kata apa? Buku dan ruas. Sayyidina Umar ibn Khattab, yang juga suatu ketika dahulu dalam sejarahnya perangai dia macam Arab Badui ni juga. Dia pun pernah berhasrat untuk membunuh Nabi. Tetapi alhamdulillah, ya, doa Nabi makbul. Nabi tak pernah berhenti-henti berdoa supaya kuatkan Islam dengan masuknya Sayyidina Umar ataupun Abu Jahal. Umarain, dua Umar.
maka Allah memperkenankan Sayyidina Umar untuk memeluk Islam. Asbab salah satunya doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala ya Umar, apa respon Nabi tuan-tuan? Ama amilta annal halim kada ay yakuna nabiyya? Wahai Umar, bukankah kamu sedia maklum mengetahui bahawa nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah itu annal halim, bahawa mereka mempunyai sifat halim. Itu respon Nabi. Dalam keadaan Sayyidina Umar dah tak boleh mengawal emosi dia, memang marah sungguh, geram, Nabi mententeramkan keadaan. Kalau bahasa budak-budak muda tuan-tuan, dia sebut man bro, relax, bertenang, cool, banyak-banyak bersabar. Jadi Nabi menenangkan Sayyidina Umar lalu berkata, ama alimta annal halim kada ayyakuna nabiyya. Bukankah kamu ketahui bahawa nabi-nabi, rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu mereka memiliki sifat halim. Ha pedas, halim, halmi. Kalau perempuan halimah, halim, Abdul Halim. Masya Allah. Dalam kitab ini diterjemahkan dengan makna penyantun. Saya baca kitab susunan karangan Tuan Guru kita yang mulia, Syekh Nuruddin Al-Banjari dalam kitabnya Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi halim diterjemahkan dengan makna penyantun. Ada ketika kita berjumpa halim dengan terjemah lemah lembut. Saya suka memilih tuan-tuan halim dengan makna mempunyai tahap kesabaran yang sangat tinggi. Itu halim. Payah kita nak tengok orang yang halim ni marah, kecuali pada tempat-tempat yang perlu marah saja. Kalau tidak, dia memang susah nak tengok marah. Tahap kesabarannya luar biasa. Itu kata halim. Sebab itu tuan-tuan para hadirin, tak berapa hari lagi kita akan memperingati hari kelahiran baginda Nabi SAW, bulan Rabiul Awal. Maka kita ulang-ulang apa yang disebut oleh para alim ulama kita, tok-tok guru kita berkenaan dengan sunnah. Bahawa sunnah itu ada dua kategori, sunnah zahir dan sunnah batin. Sunnah zahir, sunnah yang kita boleh nampak, zahir, jelas boleh nampak. Misalnya kita pakai jubah, kita ikat serban, orang lelaki boleh simpan janggut, Masya Allah. Kita bersugi dengan kayu siwak. Waktu makan kita duduk macam mana Nabi duduk. Kita cuba tiru macam mana Nabi tidur. Itu dipanggil sunnah-sunnah zahir. Tetapi di sana tuan-tuan ada sunnah yang kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun sebenarnya susah nak buat. Itu yang ianya, susah nak buat, iaitu sunnah batin. Sunnah-sunnah yang berbentuk dalaman, yang melibatkan akhlak Nabi SAW, sifat-sifat mahmudah, seperti yang kita baca ni, halim, penyabar, sangat penyabar. Ini sunnah. Pemaaf, sunnah. Tidak berdendam, sunnah. Nabi pernah pesan kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, antaranya supaya jangan berdendam.
Jangan berdendam wahai Anas. Kerana apa? Inna dzalika min sunnati. Itu Nabi sebut. Inna dzalika min sunnati. Kerana tidak berdendam itu sebahagian dari sunnahku. Ini yang perlu kita jelas dan faham. Jangan hanya melihat sunnah dari sudut zahiriyah semata-mata. Kadang-kadang kita pakai serban bagus dah. Tapi sifat dendam dia, oi, boleh tahan. Itu yang keluar ungkapan-ungkapan 7 keturunan aku tak maafkan. 7 keturunan tuan-tuan. Punya dendam. Tapi serban di kepala. Dia sangka dia dah buat sunnah. Ya, sunnah. Tetapi ada sunnah yang lebih penting. Yang Nabi ajarkan kepada kita. Sunnah dalaman. Baik. Summa aqbala 'alal a'rabi faqala ma hamalaka 'ala an qulta ma qulta wa qulta ghairal haqq wa la tukrimni fi majlisi. Setelah Nabi menenangkan Sayyidina Umar, Nabi pun beralih arah merenung wajah Arab Badui itu. Lalu Nabi bertanya, apakah yang menyebabkan engkau berkata sedemikian? Walam tukrini fi majlisi, dan kamu langsung tidak tahu hormat majlis aku. Ya? Nabi tanya Arab Badui ini, kenapa kamu berkata demikian? Berkata apa? Hak tadilah. Dia marah sangat dekat Nabi, dia nak bunuh Nabi. Ya? Maka Nabi minta alasan. Dalam arti kata lain tuan-tuan, seolah-olah Nabi nak tanya, yang kamu marah sangat dekat aku sebab apa? Cuba bagi tahu, kat mana tak puas hati? Ya? Adakah aku ni orang jahat? Adakah aku ini mempunyai rekod-rekod jenayah selama hidup di Mekah? Pernah ambil duit orang? Ya? Pernah bawa lari anak dara orang? Menipu? Kenapa kamu marah sangat dengan aku? Kenapa kamu marah benci sangat dengan Islam yang aku bawa? Ma hamalaka ala an qulta ma qulta wa qulta ghairal haqq. Baik. Sedikit tuan-tuan sebelum kita melihat apa jawapan Arab Badui itu. Apa dia nak jawab dekat Nabi bila Nabi tanya, kenapa kamu marah aku? Ya. Sedikit yang boleh kita fikirkan. Ya. Kenapa Nabi SAW yang sebelum dilantik menjadi Rasul, orang-orang Mekah memberi gelaran Al-Amin. Orang-orang Mekah cukup kenal peribadi watak Nabi Muhammad SAW, satu orang yang sangat baik, yang tak pernah buat masalah, serba-serbi elok. Tetapi apabila Nabi mengisytiharkan, aku adalah utusan Allah, sembahlah Allah, tinggalkan berhala-berhala, maka kita lihat tuan-tuan, orang yang sama, orang kampung yang sama, yang selama ini menyanjungi Nabi, menyayangi Nabi, menyukai Nabi, mereka itu juga yang akhirnya tiba-tiba membenci Nabi, memusuhi Nabi. Why? Kenapa kan? Baik. Salah satu jawapan, salah satu daripada sekian banyak jawapan, kenapa Nabi dimusuhi? Kenapa Nabi dibenci? Iaitu tuan-tuan para hadirin sidang jemaah, kerana Nabi bukan sekadar menjadi orang yang soleh, tetapi Nabi berusaha menjadi orang yang musleh.
Itu kalau bahasa mudahnya gitulah. Nabi bukan sekadar menjadi orang yang soleh. Orang soleh ni orang baik lah. Orang baik ni tuan-tuan memang siapa-siapa pun suka. Macam tuan-tuan para hadirin sidang jemaah, orang baik. Datang ke masjid berjemaah, hidup dengan Quran, berzikir. Itu orang soleh, orang baik. Tapi ketika Nabi menjadi musleh, daripada kalimah yang sama juga, soleh, tapi tukar, musleh. Masa ni orang Mekah mula marah Nabi. Apa dia musleh? Musleh ni tuan-tuan, bukan kita sahaja nak jadi baik, kita ajak orang lain juga jadi baik. Kalau kita seorang-seorang baik, itu namanya soleh. Tapi kalau kita mula buka mulut, ajak, seru, kempen, jom jadi baik, jom datang solat. Bahkan dalam masa yang sama kita juga menyeru manusia tinggalkan maksiat. Dalam istilah lain disebut amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang ini yang orang Mekah tak suka. Berlakulah pertembungan. Tak percaya, cuba try tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sekadar datang masjid, tuan-tuan semayang sunat mungkin puluh-puluh rakaat, berzikir dengan jumlah-jumlah yang tertentu, orang pun tak heran, lantaklah, silakan. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan mula buka mulut, jumpa orang kampung, jumpa ahli qaryah, jumpa anak-anak muda tegur, beri nasihat, jaga sembahyang, tutup aurat, ni jangan couple-couple, ni jangan duduk berdua-dua lagi perempuan yang belum kahwin. Kalau ada aktiviti-aktiviti mungkar kita tegur, orang main judi dan seumpamanya, tengok tuan-tuan. Yang bawa keluar parang pun ada. Kamu nak semayang, semayanglah. Yang sibuk-sibuk pasal kami pasal apa? Dia mula marah. Kita nak semayang, dia tak beli, semayanglah. Jangan kacau kami dah. Jangan kacau aktiviti-aktiviti mungkar kami. Bayangkan tuan-tuan, apabila Nabi menyeru untuk beribadah hanya semata-mata kepada Allah, bukan sekadar beribadah, mentauhidkan Allah, qul huwallahu ahad. Apa jadi kepada penjual-penjual berhala, peniagaan-peniagaan berhala? Habis bankrupt. Apa jadi pada industri pelacuran ketika itu? Abu Lahab, Abu Jahal, pembesar-pembesar kafir Quraisy yang hidupnya dengan duit lesen-lesen maksiat. Bila Islam kata ini tak boleh, ni dah kacau periuk nasi kami. Jadi salah satu punca kenapa Nabi dimusuhi ialah membawa budaya amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi orang yang musleh. Sedangkan ketika itu, sebelum Nabi kita diutus menjadi Rasul, agak-agak tuan-tuan di Mekah ada tak orang baik? Ataupun semua jahiliah? Semua teruk? 100%? Jawapannya tidak, ada orang baik. Ada ahli-ahli kitab yang masih lagi beramal. Waraqah bin Naufal antara nama yang selalu kita dengar. Ini orang baik. Tapi dia baik seorang-seorang dia aja. Dia dengan amalan, dia dengan ibadah, dia dengan zikir, dia dengan suluk dia. Dia tak turun ke medan masyarakat, bergelumang dengan masyarakat, membuat kerja dakwah, mengajak manusia, membimbing manusia. Di situ baru kita tahu perit getir. Itu yang kita sebut tadi, sebelum Nabi menjadi Rasul, orang kampung, orang Mekah sayang Nabi. Sebab Nabi orang soleh. Tapi Nabi tak pernah buka mulut lagi. Ni berhala, ni sesat, tak ada. Ni zina tak boleh, ni bunuh anak perempuan hidup-hidup tak boleh, tak. Nabi soleh. Tapi apabila secara rasmi Nabi diangkat menjadi Rasul,
Dan tugas Rasul itu salah satunya tabligh, wajib menyampaikan. Orang suka, orang tak suka, kena sampai. Orang nak dengar, orang tak nak dengar, kena, wajib. Hatta Abu Lahab, bapa saudara Nabi, orang yang paling gembira atas kelahiran Nabi, sehingga dia memerdekakan hambanya Suwaibah. Dia jugalah orang pertama yang maki Nabi ketika Nabi isytihar, aku adalah utusan Allah, sehingga turun ayat yang kita semua hafal, tabbat yada abi lahabin wa tab. Sonok dia, happy dia, excited dia dapat anak saudara lelaki, sampai dia merdekakan hamba dia, gembira dia dengan kelahiran Nabi. Tetapi dia juga orang yang sama memusuhi, membenci ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sebab tu kalau tuan-tuan sebagai ingatan kita bersama, ya, Abu Lahab antara orang awal yang buat sambutan maulid ni. Sonok dia dengan kelahiran Nabi. Ya, tetapi kita bukan sekadar diminta untuk berseronok, bergembira. Nabi ni sebesar-besar nikmat yang Allah beri. Sebab tu kita baca surah Kahfi tadi, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kita, abdihi. Abdihi itu Nabi. Allah hantar Nabi ni satu nikmat, tuan-tuan. Nikmat yang sangat besar. Jadi bukan sekadar kita bergembira, kita berarak, kita seronok. Alhamdulillah, bagus, teruskan. Teruskan sambutan Maulid Rasul, berarak, berselawat, buatlah spanduk apa, tak ada masalah. Tapi jangan kita contohi perangai Abu Lahab. Dalam masa yang sama, dia jugalah yang melawan Islam, menentang Islam, tak setuju dengan hukum Allah, pertikai sunnah Allah, sunnah Rasulullah. Yang tu kita kena berhati-hati. Baik. Sebab itu bila kita sambut Maulidur Rasul, kita berarak, kita bawa spanduk apa semua, alhamdulillah, itu kita menyuburkan budaya untuk mengingati baginda Nabi SAW. Tapi ada sunnah-sunnah yang lebih besar macam kita sebut tadi. Solat berjemaah. Jadi selepas kesan kita sambutan Maulidur Rasul, sepatutnya jemaah bertambah lagi. Ya. Baik. Qala wa tukallimuni aidan istighfafan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallati wal uzza la amantu bika aw yu'minu bika hadha ad-dabb wa akhraja ad-dabba min kummihi wa tarahahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok apa jawapan Arab Badui bila Nabi tanya, kenapa kamu marah sangat dekat aku? Cuba cerita, apa sebab? Kita kalau dengar ada orang tuan-tuan yang terlampau, ya, terlampau kita kata apa, allergic, fobia dengan Islam, kutuk Islam, marah Islam. Cuba kita tanya dia tenang-tenang, yang marah sangat ni sebab apa? Kat mana yang marah Islam ni, yang tak suka Islam ni, cuba senaraikan. Baik. Arab Badui ni jawab, tuan-tuan. Kalau saya terjemah bahasa pasar kita, bahasa harian kita secara mudah ginilah. Sudahlah Muhammad, tak payah tanyalah kenapa aku benci kat kamu, tak payah tanya. Istighfafan. Jawapan dia tu meringan-ringankan, ataupun sebenarnya dia macam tadilah, sudahlah. Dia tak ada jawapan, tuan-tuan, sebenarnya. Dia tak ada jawapan.
Kalau kita kata apa lagi? Alah, tanya konon, kamu pun tahu kenapa aku benci kat kamu. Buat-buat tanya pula. Tak, sekarang ni ceritalah betul-betul apa jawapan dia. Apa sebab? Dia pusing-pusing macam tu je. Sudahlah. Jawapan tak ada. Akhir sekali dia kata apa? Arab Badui ni, demi Lata dan Uzza, dia sebutlah Tuhan dia orang ni. Aku takkan percaya, la amantu bika. Aku tak akan percaya kepada engkau sehinggalah dia kata apa? Yu'minu bika hadza dhab. Biawak pasir yang dia bawa tadi, dia memburu biawak pasir dapat seekor. Dia kata aku tak akan beriman dengan kamu wahai Muhammad sehingga biawak pasir ni terlebih dahulu beriman dengan kamu. Tu dia. Mula dia buat permintaan yang pelik-pelik kan. Nak berhujah tak boleh. Kalau biawak pasir ni beriman dengan kamu, aku akan beriman dengan kamu. Aku percaya kamu Rasul. Lalu dia mengeluarkan biawak pasir itu dan dia campak, dia lempar wa tarahahu baina yaday Rasulillah. Dia campak depan Nabi. Ya. Memang tak ada adab lah. Dia pun memang marah sangat kat Nabi kan. Takkanlah dia nak ambil biawak pasir tu letak elok-elok depan Nabi. Dia campak, debung. Tu buat sound effect sikit lah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dhab. Kemudian Nabi pun memanggil ataupun mula berbicara dengan dhab, dengan binatang tu. Nabi kata ya dhab, wahai dhab. Nabi panggil dia ya dhab. Fa ajabahu dhabbu bilisanin arabiyyin mubin yasma'uhul qaumu jami'a labbaika wa sa'daika ya zainu man wafal qiyamah. Maka tiba-tiba dhab itu menjawab panggilan Nabi. Dia jawab tuan-tuan. Dia jawab macam mana? Nabi panggil ya dhab, wahai dhab. Fa ajabahu. Dhab tu jawab. Dia guna bahasa isyarat ke tuan-tuan? Ke genyit mata sebelah? Bilisanin arabiyyin. Tiba-tiba dhab itu bercakap. Dan bercakap pula dengan bahasa Arab yang terang jelas sehingga sekira-kira didengari oleh sahabat-sahabat ataupun orang-orang yang hadir dalam majlis itu. Dia cakap memang clear, terang, jelas, berbutir, sebiji-sebiji. Labbaika wa sa'daika. Aku menyahut seruanmu. Labbaik Allah kan? Tak kita talbiyah lalu. Kata labbaika. Aku menyahut panggilanmu. Wahai orang yang paling bahagia. Wahai manusia yang menjadi penghias permata di hari akhirat. Kemudian biawak ni bukan sekadar dia menyahut panggilan Nabi, dia memuji-muji Nabi. Engkaulah zain, permata, perhiasan. Man ta'budu ya dhab. Lalu Nabi bertanya kepada dhab, hey dhab, siapakah yang kamu sembah? Dhab ni jawab, alladhi fis sama' arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati rahmatuhu wa fil nari iqabuhu. Boleh tahan juga panjang jawapan dia. Nabi tanya ringkas je kan. Kamu sembah siapa wahai dhab? Dhab ni jawab, Allah yang menguasai arash, yang berkuasa di bumi, yang memudahkan perjalanan di laut, yang menyediakan syurga dengan segala rahmatnya dan menyediakan neraka sebagai hukuman kepada orang-orang yang derhaka.
Faman ana ya dhab. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapakah aku? Man ana. Kenal tak aku ni siapa? Nabi tanya. Qala dhab, tu jawab lagi tuan-tuan, Rasulullah, Rasulur Rabbil Alamin wa khatamun nabiyyin wa qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kazzabaka. Dhab tu jawab, ya, engkau adalah utusan Allah, wa khatamun nabiyyin, penutup bagi sekalian nabi-nabi, dan beruntunglah orang yang membenarkan engkau, dan rugilah orang yang mendustakan engkau. Itu antara dialog yang berlaku antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan biawak pasir. Sebab tu kitab ni tajuknya Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil mukjizat, perkara yang mencarit adat, yang tak masuk akal. Ya. Binatang bercakap dengan fasih dalam bahasa Arab, kemudian membuat pengakuan-pengakuan, menyembah Allah, mengaku bahawa Nabi adalah utusan Allah, penutup bagi sekalian nabi-nabi. Baik. Apa agak-agaknya tuan-tuan reaksi Arab Badui ni tadi? Sebab dia sebut, kalaulah dhab ni beriman, aku pun akan beriman. Qala al-a'rabi la atba'u atharan ba'da 'ainin wallahi laqad ji'tuka wa ma 'ala dhahril abghadu ilayya minka wa innaka al-yawm ahabbu ilayya min walidi wa min 'aini wa minni asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Setelah aku melihat dengan mataku, wallahi, sebelum ini engkau adalah orang yang paling aku benci. Bahkan aku pun sebut tadi, aku nak bunuh kamu apa semua. Wa innakal yaum, tetapi mulai detik ini, saat ini, hari ini, setelah aku melihat sendiri pengakuan daripada biawak pasir itu tadi, maka engkau adalah orang yang paling aku cintai, wahai Rasulullah. Melebihi cinta pada anak-anak aku sendiri, kepada pasangan aku, isteri, mak ayah, hatta diriku. Dan akhirnya Arab Badui ni tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, melafazkan dua kalimah syahadah. Dia beriman sungguh, bukan cakap kosong, bukan retorik, bukan janji manismu, bukan. Betul-betul, bukan cobaan tuan-tuan. Dia beriman, Masya Allah, Tabarakallah. Walaupun tuan-tuan, Arab Badui ni selalulah disebut-sebut sebagai satu golongan yang rendah tahap pendidikannya, kurang adabnya, kasar, kan? Jenis tak berpelajaran, Arab Badui. Tapi dalam bab ini dia bijak, dia cerdik. Dalam bab ni, dalam kes ni dia bijak. Bijak dalam arti kata bila dia melihat kebenaran, dia ikut kebenaran itu. Dia bukan cakap kosong. Wahai Muhammad, kalau dhab ni, biawak ni boleh beriman, aku beriman. Dan dia tengok sungguh depan mata live, maka dia terima. Atau mungkin kita bersangka begini, alah bolehlah ustaz, dah tengok depan mata, takkanlah tak beriman. Kalau kita pun mesti beriman, bukti depan-depan kot. Jangan tuan-tuan, berapa ramai orang-orang kafir Mekah yang melihat mukjizat Nabi depan mata mereka, tetapi selepas itu mereka kata apa? Hadza sihrun mustamir.
Salah satu peristiwa bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu-Abu yang sewaktu dengannya datang jumpa Nabi. Hei Muhammad, kami nak tengok kamu belah bulan. Kalau kamu boleh belah bulan, kami beriman. Tapi setelah Nabi belah bulan dengan izin Allah, mereka jawab, hadza sihrun mustamir. Ish Muhammad, kamu punya ilmu sihir semakin advance. Dah macam tu pula. Tadi kata nak beriman. Tak semua orang yang melihat mukjizat Nabi beriman tak. Bahkan bertambah kufur. Itu boleh baca dalam surah Al-Qamar. Tonton baca surah Al-Qamar, dia cerita pasal peristiwa Nabi membelah bulan. Jadi Arab Badui yang kita katakan tak berapa nak cerdik ni, yang berpendidikan rendah, tapi dalam bab ni dia cerdik, dia bijak. Sebab itu Sufyan bin Uyainah, seorang ulama generasi tabi'in, salah seorang guru Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Waktu Imam Syafi'i budak-budak remaja pernah belajar dengan Sufyan bin Uyainah. Apa dia kata? Laisal aqil alladhi ya'riful khair wasyarr, innamal aqil alladhi idza ra'al khair atba'ahu. Tidak dikatakan cerdik kalau sekadar kita mengetahui yang ini baik, yang ini buruk. Kalau sekadar tahu, belum cerdik lagi tuan-tuan. Walaupun periksa dapat A semua. Semua dia boleh jawab, dia tahu. Ini apa, ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini dosa, ini pahala. Kalau sekadar tahu, belum cerdik. Innamal aqil, sehinggalah dikatakan cerdik, genius, brilliant. Apabila yang baik itu kamu ikut, kamu buat, yang buruk itu kamu tinggal, kamu jauhi. Dia bukan sekadar tahu. Kita tahu tak tuan-tuan, baca Quran, belajar Quran ni bagus, semua orang tahu. Tapi selagi kita tak belajar, tak cerdik lagi tuan-tuan. Kalau sekadar tahu je, tak cerdik lagi. Sehingga yang kita tahu tu kita buat. Semua orang tahu semayang tu wajib. Semua tahu orang Islam. Adakah bila tahu tu pandai? Belum pandai lagi. Sehingga kita semayang. Semua orang tahu semayang berjemaah tu bagus, besar pahalanya. Tapi selagi kita tak datang solat berjemaah, belum cerdik lagi. Semua orang tahu sedekah, infak tu Masya Allah, pahalanya boleh mengalir sampai ke alam kubur, tambah-tambah yang namanya wakaf dan seumpama. Tapi kita belum dianggap cerdik selagi kita belum bersedekah. Itu yang kita minta hari-hari tuan-tuan lepas sembahyang kan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan kami mampu mengikutnya, mengamalnya. Dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu satu kebatilan dan kami mampu menjauhi, meninggalkannya. Nah, pertama, tunjukkan kami kebenaran itu satu kebenaran. Itu step pertama. Sebab kita risau benda tu benar tapi kita kata tak benar. Itu lagi haru biru tuan-tuan. Tambah kita duduk akhir zaman ini dah jadi terbalik kan. Benda baik nampak buruk, benda buruk nampak baik. Dah jadi cacah merbah. Orang dah tak boleh menilai dah. Sebab tu kita minta, ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu satu kebenaran. Ya, kami kata ini benda baik. Yang batil kami kata ini batil, ini maksiat, ini mungkar. Dan bukan sekadar itu, yang baik kami buat, kami amalkan, kami sokong. Dan yang buruk kami tinggal, kami jauhi, kami cegah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pula memberi reaksi. Apa kata Nabi pertama-tama? Alhamdulillahilladzi hadaka bi. Terus Nabi memuji Allah. Segala puji bagi Allah
yang telah memberi hidayah kepada engkau dengan asbab dakwah yang aku sampaikan, ataupun dengan sedikit kesabaran. Jadi hidayah ini sudah pasti pertamanya milik Allah. Alhamdulillahilladzi hadaka bi. Dan di sini tuan-tuan para hadirin sidang jemaah yang saya kasihi, apa jadi waktu Sayyidina Umar tadi kan marah dengan kata-kata celupar daripada Arab Badui itu, kalau dia terus buka dia punya pedang, pancung kepala Arab Badui itu, matilah kan. Mujur dia minta izin dulu. Ya Rasulullah, biar aku tamatkan riwayat Arab Badui ni kurang ajar sangat, biadab sangat. Nabi kata sabar, bertenang kan. Jadi di sini dengan sedikit kesabaran yang kata halim tadi, Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan, Nabi berjaya menyelamatkan satu nyawa. Menyelamatkan apa? Akidah. Ini tugas utama Nabi adalah menyelamatkan manusia, mengajak seramai mungkin agar umat manusia ini beriman kepada Allah. Kita tak kata tindakan Sayyidina Umar salah tuan-tuan, jangan kata itulah Sayyidina Umar gopoh dah. Sayyidina Umar juga membuat tindakan yang betul, iaitu membela utusan Allah ketika utusan Allah dihina dan dicerca. Itu juga wajib bagi orang Islam. Tak boleh biar bila Nabi kena kutuk kita pun tak apalah. Mesti ada pihak-pihak yang bangun membela, mengutuk tindakan yang biadab. Tetapi oleh kerana Nabi ni ulul azmi macam kita sebut tadilah, mempunyai tahap kesabaran yang tinggi, dan agenda utama Nabi nak tarik seramai mungkin manusia beriman, nak bawa seramai mungkin manusia masuk ke dalam syurga Allah, maka di situ perlu sabar. Ini tuan-tuan. Dan di sinilah secara jelas dapat kita lihat pertentangan yang ketara. Agenda Nabi nak bawa manusia beriman. Agenda iblis syaitan nak bawa manusia kufur. Agenda Nabi nak bawa manusia seramai mungkin masuk syurga. Agenda iblis syaitan liyakunu min ashabis sa'ir. Dia nak bawa seramai mungkin anak cucu Adam masuk neraka. Sebab itu kita jangan bermudah-mudah menerakakan orang. Sikit-sikit neraka. Oh, ini sesat, ini kafir, ini munafik. Kalau sebut sekadar begitu memang mudah tuan-tuan menghukum. Tapi bagaimana kita nak jadi orang yang sedikit mempunyai sifat sabar, dan akhirnya matlamat utama yang kita impikan berhasil. Nak tengok orang beriman, orang memeluk Islam dan seumpamanya. Inna hadzal din ya'lu wa la yu'la. Kemudian Nabi beritahu kepada Arab Badui itu tadi, sesungguhnya inilah agama Islam yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dalam erti kata lain, peganglah Islam ni sampai mati, kerana Islamlah satu-satunya agama yang Allah redha. Tak ada yang lain dah. Jangan ragu-ragu, pegang. Inna dina indallahil Islam. Wala yuqbalu illa bisalah, wala tuqbalu salah illa biquran. Kemudian Nabi menyarankan kepada Arab Badui ini untuk nantinya belajar solat. Pegang tiang tu dulu. Belajar solat, kemudian illa biquran, Quran. Dua ni tuan-tuan. Dua ni kita punya senjata, kita punya
identiti asas sebagai orang Islam. Quran, solat. Solat, Quran. Dengan anak-anak pun begitulah. Solat, Quran. Quran, solat. Di sekolah, di madrasah, mesti pentingkan solat, Quran. Quran, solat. Qala, sikit lagi. Fa'allimni fa'allamahu, kata Arab Badui itu, bolehkah engkau ajarkan kepada aku Al-Quran? Arab Badui ini teringin nak dengar satu ayat wahyu Allah, ajarkan kepada aku. Kemudian Nabi pun membaca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ila akhir. Nabi membaca surah Al-Ikhlas. Surah yang pendek tetapi maknanya cukup hebat. Di situ menerangkan tauhid ahad. Katakanlah bahawa dialah Allah yang esa, ahad. Kemudian di sini juga kita dapat lihat bagaimana Nabi mengajar kita untuk memulakan sesuatu, mulakan yang pendek-pendek dulu. Jangan terus baca surah Baqarah, terkejut kawan. Bagi surah yang pendek-pendek, yang senang-senang. Itu biasalah. Apatah lagi surah ini tuan-tuan menyentuh perkara yang paling penting dalam hidup berkenaan dengan iman, akidah ataupun tauhid. Dan dinamakan surah Al-Ikhlas. Kalau orang tanya kita tuan-tuan, surah Al-Ikhlas yang kita baca tu, dia cerita pasal apa? Kadang-kadang kita dengan mudah-mudah jawab, dah tentulah cerita pasal ikhlas. Nama pun surah Al-Ikhlas, cerita pasal ikhlas lah. Cuba baca tengok, ada cerita pasal ikhlas tak? Tak kan? Tauhid. Jadi kenapa tak dinamakan surah At-Tauhid? Kan senang. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Baik, ikhlas ini tuan-tuan daripada kalimah khalasa, bersih, hening, itu asal makna, bersih. Maknanya bersih daripada menyengutukan Allah. Bersih. Orang Arab sebut khalas. Khalas. Tu ikhlas tu lah. Tu kalimah ni. Khalas ni maksudnya dah habis. Habis dah, tak ada. Yang lain semua kita buang. Tak ada. Habis. Buang jauh-jauh. Yang ada hanya Allah. Sebab tu bila kita sebut ikhlas, beramal dengan ikhlas, maksudnya dalam hati kita, yang lain kita buang. Tak ada. Habis-habis buang dah. Makhluk, pujian, semua buang. Tak mau. Yang kita nak hanya Allah. Dan di situ juga memberitahu kepada kita, nak jadi orang yang ikhlas, balik kepada akidah, tauhid. Kena mantapkan akidah, tauhid, baru kita dapat ikhlas tu insya-Allah. Kena kenal Allah. Belajar ilmu usuluddin, ilmu akidah dan seumpama. Baru boleh bawa kita kepada ikhlas itu. Baik. Hadis ni panjang lagi tuan-tuan. Saya kira cukup sekadar itu dahulu untuk perkongsian kita pada pagi ini. Tak ada benda yang baru pun, hadis ni kita dah biasa dengar. Tetapi walaupun berulang-ulang kali kita dengar kisah-kisah yang melibatkan Rasulullah SAW, begitu juga kisah para sahabat, orang-orang soleh, orang-orang mulia, beribu-ribu kali kita dengar pun tetap memberi kesan pengaruh kepada hati kita. Hati kita akan berasa sesuatu. Dan harapan utama kita sudah pasti, apa yang kita kongsi pada pagi ini menyuburkan lagi rasa rindu kita kepada Nabi SAW. Menyuburkan lagi rasa cinta kita kepada baginda Nabi SAW. InsyaAllah begitulah yang diharap-harapkan.
Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan para hadirin, sekadar itu terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Terima kasih juga kepada pihak masjid yang sudi memberi laluan untuk kita bertemu dan berukhuwah pada pagi ini. Mohon maaf pasti ada kekurangan dan kekasaran, dan seperti biasa program jadual kuliah saya di Sarawak selama 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad, disusun oleh kekanda saya Dr. Hazman melalui NGO Puitis. Dan NGO Puitis ni saya lihat satu gerakan badan yang sangat aktif melakukan kerja-kerja kebajikan dan dalam usaha untuk membina pondok. Satu pondok di Kampung Reban, Samarahan, dan satu lagi di Matang. Jadi bagi tuan-tuan yang ada sedikit lebihan rezeki, sudilah kiranya untuk menyumbang, membantu. Ada orang membantu dari sudut tenaga, ada orang bantu dari sudut masa. Kita mungkin tenaga pun dah tak ada, masa pun tak ada, kita bantu dari sudut wang ringgit. Infak yang nak wakaf-wakaf, ada tabung, maksudnya tabung Puitis. Yang tak bawa duit boleh snap, ambil gambar nombor akaun dia, ataupun berjumpa dengan Dr. Hazman, insya-Allah, untuk bertanya berkenaan perkembangan dan aktiviti yang terkini. Baik, sekadar itu kita akhiri dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la